Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua para pelajar. Salam Ramadan. Okey, selamat berpuasa. Okey, untuk kelas kita kali ini kita terus sambung daripada apa yang kita dah belajar pada minggu lepas, okey, iaitu geografi tingkatan 2 bab 7. Cikgu dah explain bab 7 ni sampai 7.4 pada minggu lepas. Jadi untuk kelas kita kali ini kita terus masuk kepada 7.5 dan 7.6 dan cikgu akan habiskan terus untuk bab 7 ni, okey, untuk video kali inilah. Tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada 7.5. Okey, tajuk 7.5 ialah zon iklim panas sederhana. Okey, iklim yang terdapat di dalam zon iklim panas sederhana ini dipanggil sebagai iklim China. Okey, nama dia iklim China. Juga dikenali sebagai iklim monsun panas sederhana atau iklim panas sederhana pantai timur. Ini ialah nama-nama lain bagi iklim China ni lah. Poin yang kedua, kawasan yang mengalami iklim China akan mengalami 4 musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan juga musim sejuk. Okey, dia mengalami 4 musim ni. Poin yang ketiga, iklim China ni terdapat di kawasan China, tengah dan juga selatan China, di Korea Selatan, okey, yang opak-opak K-pop korang tu. Poin yang ketiga, negara yang ketiga ialah Jepun di bahagian selatan dia dan juga di utara negara Taiwan. Okey, jadi dia terdapat di 4 negara ni lah. Seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri yang terdapat dekat iklim China ni. Okey, kita akan tengok daripada segi hujan dia, daripada segi suhu dia, angin dia. Okey, kita akan tengok daripada ciri-ciri itulah. Okey, first thing first, kita tengok daripada aspek hujan dia. Okey, dekat iklim China ni, dekat negara-negara yang mengalami iklim China ni, hujan tahunan dia antara 508 mm hingga 1520 mm setahun. Okey, jadi itu ialah antara julat di mana hujan turun dekat negara-negara ni lah. Okey, anggaran dia. Poin yang kedua, kebanyakan hujan turun dalam bentuk hujan siklon. Okey, hujan siklon ni apabila dua jenis angin, iaitu angin yang panas dengan angin yang sejuk, diorang bertemu dan akhirnya diorang membentuk satu awan yang gelap. Lepas tu hujan akan turun. Hujan akan turun dengan lebat dan akan datang sekali dengan angin yang kuat. Okey, sebab itu dia dikenali sebagai hujan siklon. Tapi kebiasaannya hujan siklon ni dia tak lama, dia macam dalam tempoh yang kejap sahaja. Dia lebat dan angin kuat tapi dia kejap je. Okey, itu ialah hujan siklon. Seterusnya kita beralih pula kepada ciri-ciri iklim China ni yang kedua. Okey, yang kedua ialah kita tengok daripada aspek suhu dia. Minimum suhu tahunan dia ialah 15 darjah Celsius. Okey. Suhu musim panas, suhu dekat ciri-ciri iklim China ni, dekat iklim China ni, suhu dia pada musim panas ialah sederhana panas, iaitu pada 28 darjah Celsius. Dan musim panas ni dia berlangsung daripada Mei hingga September, daripada bulan Mei hingga September lah. Poin yang ketiga, suhu dia pada musim sejuk pula, okey, dia sederhana sejuk dan kering dengan suhu kira-kira 5 darjah Celsius. Dan suhu musim sejuk ni dia berlangsung daripada Oktober sampai April. Okey. Poin yang keempat, julat suhu tahunan dia ialah melebihi 25 darjah Celsius. Jadi ini ialah ciri-ciri suhu yang terdapat dekat zon iklim panas sederhana ni, okey, dekat negara-negara yang mengalami iklim China ni lah. Seterusnya kita beralih pula kepada ciri-ciri dia yang ketiga, iaitu angin. Kita tengok poin dia yang pertama, dekat negara-negara yang mengalami iklim China ni, diorang akan ada angin monsun tenggara yang bertiup ke kawasan tekanan rendah pada musim panas dan juga membawa hujan yang lebat. Okey, ini angin monsun tenggara lah, macam yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, akan ada angin yang datang dekat kawasan dekat negara yang mengalami iklim China ni dan dia akan membawa angin panas dan ada angin yang bawa angin yang sejuk. Jadi dia akan menyebabkan hujan yang lebat dan angin yang kuat. Okey. Poin yang kedua, pada akhir musim panas, China dekat bahagian selatan, negara China dekat bahagian selatan dia, Hong Kong dan Taiwan mengalami ribut taufan kerana siklon tropika bertiup dari lautan Pasifik. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada pengaruh iklim China terhadap kegiatan manusia. Okey, so kita akan tengok macam mana iklim China ni, okey, yang ada 4 musim ni, macam mana dia efek kepada aktiviti manusia yang hidup dekat kawasan tu. Kita tengok daripada aspek pertanian dahulu. Okey, kegiatan dia
penduduk dekat kawasan ini diorang menjalankan aktiviti penanaman padi dan gandum sebagai sumber makanan penduduk. Okey, diorang jalankan aktiviti tanam padi dengan gandum lah untuk sumber makanan diorang. Seterusnya kita tengok daripada segi lokasi kegiatan dia. Okey, untuk penanaman padi ni dia ditanam di kawasan lembah Sungai Yangtze. Okey, nama kawasan itu ialah lembah Sungai Yangtze. Penanaman teh di kawasan bukit antara lembangan Changjiang dengan Zhejiang. Okey. Dan poin yang ketiga, kawasan pengeluaran gandum utama adalah di dataran China Tengah. Okey, ini merupakan 3 kawasan yang dia bagi tahu. Satu ialah penanaman padi, yang kedua ialah teh dan yang ketiga ialah pengeluaran gandum. Seterusnya kita tengok kepada kolom yang sebelah dia tu, pengaruh iklim. Poin yang pertama, suhu musim panas iaitu 28 darjah Celsius dan hujan tahunan melebihi 1000 mm sesuai untuk penanaman padi. Maksudnya suhu dengan jumlah hujan yang diorang terima dekat negara diorang merupakan faktor yang sesuai untuk diorang jalankan aktiviti penanaman padi. Okey. Poin yang kedua, aktiviti penanaman padi dijalankan pada musim hujan. Okey, sebab diorang memerlukan jumlah air yang sesuai untuk penanaman padi diorang. Kalau diorang tak ada sumber air yang mencukupi, kalau diorang tanam padi, membazir je lah sebab padi diorang tak akan menjadi. Jadi diorang tanam pada musim hujan untuk dapatkan jumlah air yang mencukupi untuk tanaman padi diorang. Poin yang ketiga, gandum dan teh ditanam di kawasan suhu sederhana panas iaitu antara 16 darjah Celsius hingga 18 darjah Celsius. Macam yang cikgu bagi tahu tadi, negara-negara yang dekat iklim China ni diorang mengalami 4 musim. Jadi diorang tanam gandum dengan teh ni dekat kawasan yang mempunyai suhu yang sesuai dengan tanaman-tanaman itulah. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada aktiviti penternakan. Tadi kita dah tengok pertanian. Okey, sekarang kita beralih pula kepada penternakan yang dijalankan oleh penduduk-penduduk yang ada dekat kawasan inilah. Poin yang pertama, China merupakan pengeluar dan pengguna hasil ternakan utama dunia. Poin yang kedua, permintaan tinggi terhadap produk berasaskan daging dan susu segar kerana kerajaan China menggalakkan peningkatan taraf kesihatan rakyat. Okey, disebabkan negara diorang ni nak sangat diorang punya penduduk sihat, jadi diorang mempunyai demand yang tinggi terhadap daging dan juga susu segar. Okey, sebab dia nak penduduk dia sentiasa sihatlah. Kita tengok dekat ke lokasi kegiatan dia pula, sebelah dia, kolom sebelah dia tu. Lokasi dia, kawasan penternakan utama di China ialah Shanghai Bright, Inner Mongolia Yili dan juga Shijiazhuang Sanlu. Nama tempat dia lah di mana aktiviti penternakan ini banyak diusahakan. Poin yang kedua, kawasan penternakan ayam dia terletak di Shandong dan kawasan penternakan Hinze dia terletak di Hunan, Henan, Shandong dan juga Anhui. Okey, nama tempat-tempat dia lah. Untuk pengaruh iklim dia pula dekat kolom sebelah dia tu, poin yang pertama, suhu musim panas yang sederhana panas iaitu 28 darjah Celsius dan suhu musim sejuk kira-kira 5 darjah Celsius sesuai untuk kegiatan penternakan lembu. Okey. Poin yang kedua, penternakan dijalankan di kaki bukit kerana suhunya lebih sejuk macam yang kita ada dekat Malaysia ni, dekat Kundasang, Desa Dairy Farm. Okey, yang diorang jalankan usaha penternakan lembu juga dekat sana sebab dia mempunyai suhu yang lebih sejuk lah untuk yang lebih sesuai dengan lembu-lembu tu. Okey, poin yang ketiga, suhu dingin menggalakkan pertumbuhan rumput untuk makanan ternakan. Okey, jadi diorang bukan hanya perlukan suhu tu untuk haiwan, diorang juga perlukan suhu yang sejuk tu untuk sediakan makanan yang berkualiti untuk haiwan ternakan diorang. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada 7.6. 7.6 ialah zon iklim panas. 7.5 tadi zon iklim panas sederhana. Dekat 7.6 ini zon iklim panas. Nama iklim yang terdapat dekat zon iklim panas ini ialah iklim gurun panas. Nama dia iklim gurun panas. Poin yang pertama, merupakan iklim yang panas dan kering sepanjang tahun. Itu dia punya ciri-ciri lah. Poin yang kedua, terletak di kawasan gurun Arab. Yang ketiga, cuaca pada waktu siang adalah panas iaitu 40 darjah Celsius kerana kurang litupan awan yang menyebabkan pancaran matahari terus kepada permukaan bumi. Ini kita dah bincang dalam bab-bab kita yang lepas. Okey, sebab kenapa kawasan gurun ini dia merupakan kawasan yang panas. Sebab dia tak ada awan untuk cover dia punya cahaya matahari tu. Jadi cahaya matahari dia kena direct terus kepada permukaan bumi. Jadi disebabkan itulah cuaca dekat kawasan gurun ini panas. Poin yang keempat, cuaca pada waktu malam pula sejuk iaitu 5 darjah Celsius kerana langit tidak berawan dan haba dibalikkan ke atmosfera dengan cepat. Okey, kalau pada waktu siang matahari nak sampai ke bumi
direct terus, jadi sebab itu dia panas. Kalau pada waktu malam pula, haba dia terus naik ke atmosfera dengan cepat sebab tak ada awan juga. Jadi sebab itu cuaca dia sejuk. Jadi cuaca dekat kawasan gurun ni dia sangat panas dan sangat sejuk sebab tiadanya awan. Seterusnya kita beralih pula kepada ciri-ciri dia. Okey, macam yang kita tengok dekat iklim China tadi. Sekarang kita tengok juga benda yang sama, aspek yang sama dekat iklim gurun panas. Kita tengok ciri dia yang pertama iaitu daripada aspek hujan dia. Okey, jumlah hujan tahunan kurang daripada 250 mm setahun. Dalam tempoh setahun tu, jumlah hujan yang didapat dekat kawasan gurun panas ini hanyalah 250 mm ataupun kurang daripada itu. Okey. Poin yang kedua, mewujudkan keadaan yang gersang ataupun sangat kering. Okey, sebab dia mendapat jumlah hujan yang kurang. Jadi of course lah kawasan dia kering. Ciri-ciri yang kedua, kita tengok daripada aspek angin dia. Angin timuran yang kering dan bertiup dari kawasan darat dan tidak membawa hujan. Okey, kawasan gurun panas ni dia menerima angin timuran yang kering dan dia tak membawa hujan. Angin timuran ni dia tak membawa hujan. Sebab ada jenis-jenis angin yang diorang membawa hujan dekat negara diorang. Tapi angin timuran ni tak. Okey, dia tidak membawa hujan. Jadi disebabkan itulah kawasan gurun panas ni dia mendapat hujan yang kurang. Ciri-ciri dia yang seterusnya, kita tengok daripada aspek suhu pula. Okey, poin yang pertama, minimum suhu tahunan dia ialah 25 darjah Celsius. Poin yang kedua, suhu musim panas dia iaitu sangat panas, iaitu antara 32 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius. Okey, ini ialah suhu dia pada musim panas. Poin yang ketiga, suhu musim sejuk dia pula ialah sederhana sejuk, iaitu kira-kira 16 darjah Celsius. Okey, maksudnya tak terlampau sejuk lah. Kiranya 16 darjah Celsius ni macam kita buka aircon dekat rumah tu. Okey, itu dia punya sejuk. Dan poin yang terakhir, julat suhu tahunan dia ialah 17 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Ini ialah julat suhu tahunan dia. Seterusnya kita beralih pula kepada pengaruh iklim gurun panas ini terhadap kegiatan manusia. Okey, macam mana iklim yang panas ni dia efek aktiviti manusia diorang lah. Manusia yang duduk dekat kawasan tu. Okey, kita tengok daripada aktiviti yang pertama iaitu pertanian. Masyarakat, manusia-manusia yang hidup dekat kawasan iklim gurun panas ni, diorang banyak menjalankan kegiatan penanaman pokok kurma secara besar-besaran untuk dapatkan dia punya buah tu lah. Of course lah, diorang tanam pokok untuk dapatkan buahnya. Okey, lokasi dia pula, lokasi kegiatan pokok kurma ni, penanaman pokok kurma ni, dia banyak dijalankan di wilayah Qasim dekat Arab Saudi. Okey, ladang buah kurma ni banyak terdapat di wilayah Qasim, Arab Saudi, nama tempat tu. Dan pengaruh iklim ini pula terhadap penanaman pokok kurma tu, pokok kurma ditanam di kawasan oasis secara ladang. Oasis ni maksudnya macam ada kawasan kolam yang kecil, okey, air yang disediakan untuk usaha penanaman kurma diorang tu lah. Okey. Poin yang kedua, pokok kurma dapat tumbuh pada suhu 7 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Jadi cuaca yang sejuk dengan cuaca yang panas, dua-dua pokok kurma ni boleh survive, dia boleh tahan. Okey, sebab itu diorang usahakan penanaman pokok kurma ni. Seterusnya, kita beralih pula kepada aktiviti penternakan yang dijalankan oleh masyarakat-masyarakat yang hidup dekat iklim gurun panas ni. Poin yang pertama, unta, kambing, biri-biri dan lembu diternak untuk mendapatkan daging, susu, kulit dan juga bulu diorang. Okey. Jadi disebabkan itu, penduduk-penduduk dekat kawasan ni diorang belalah haiwan-haiwan ni. Lokasi dia pula, lokasi kegiatan penternakan ini dijalankan, dia banyak terdapat di Hudaibiyah, Arab Saudi. Okey, ladang ternakan unta di Hudaibiyah, Arab Saudi. Ladang ternakan lembu pula terdapat di Gurun Arab. Okey, jadi dua kawasan dan setiap kawasan ini dia ada haiwan-haiwan yang dia specialize sendirilah. Contoh dekat Hudaibiyah dia bela unta, contoh dekat Gurun Arab dia bela lembu. Okey. Kita tengok pengaruh iklim pula terhadap penternakan ni. Poin yang pertama, jumlah hujan tahunan yang kurang menyebabkan rumput dan semak samun tumbuh renik dan jarang. Jadi diorang susah untuk dapatkan makanan, sumber makanan untuk haiwan ternakan diorang. Okey, disebabkan iklim gurun panas ni dia kurang hujan. Jadi apabila hujan kurang dengan cuaca yang panas, diorang susah untuk dapatkan rumput yang sesuai untuk haiwan ternakan diorang lah. Poin yang kedua, rumput ini dijadikan makanan ternakan seperti lembu, kambing dan juga unta. Okey, rumput ini dijadikan makanan lah untuk haiwan ternakan diorang. Tapi disebabkan cuaca yang panas, diorang hanya boleh dapat sumber makanan yang sedikit untuk haiwan ternakan diorang.
Jadi cikgu rasa itu sahaja untuk kelas kita kali ini. Untuk latihan kita kali ini pula, cikgu nak pelajar semua buka modul yang dah diberikan ini. Okey, buka modul ini dan refer kepada muka surat 13 ni. Okey, cikgu nak pelajar semua buat latihan pada muka surat 13 ni. Kita dah buat untuk iklim tundra dengan Laurentia, betul tak? Kita dah buat untuk dua iklim tu. Jadi sekarang cikgu nak pelajar sambung terus buat untuk iklim Cina dan juga gurun panas dekat kolom nombor 3 dengan kolom nombor 4 tu. Okey, buat untuk dua tu, 3 dengan 4 tu. Sama juga dekat muka surat 15 pun sama. Okey, buat untuk iklim Cina dengan gurun panas. Dekat muka surat 15 jawab semua, 16 jawab semua dan 17 jawab semua. Okey? Ada 5 muka surat ni lah. Okey? Jadi cikgu rasa itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, penerangan cikgu yang kurang jelas, boleh tanyakan soalan pada grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab. Okey? Dan cikgu wish good luck untuk exam bulan inilah. Okey? Exam minggu depan. Okey? Do your best and InsyaAllah sukses. Okey? Jadi insyaAllah kita jumpa lagi untuk kelas akan datang macam biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.